kecuali adalah, iaitu seperti sebelum pada ni kita sudah jumpa dah dengan isteri, tak apa. Dengan isteri tak apa. Ada pun orang lain ni, kalau tidak ada tabir, ni tabir, kena ada juga tabir tudung tu. Gapo dia pakai kaisah pakai kaisah. Itu pun tabir juga. Maksud asalnya nak menutup aurat daripada pandangan orang ataupun orang nampak. Tu je maksud. Bila kita pakai kaisah, maka tak apa, orang boleh tengok bahagian tubuh kita yang bukan aurat, boleh tengok. Tidak berdosa kalau dia tengok pun. Cumanya tak molek apa-apa dia tengok-tengok gitu kan. Orang duduk tengah mandi, walaupun kita kata pakai sahih kalau orang lelaki lah. Kalau orang lelaki antara pusat dengan lutut. Kalau perempuan pun sebenarnya kalau mengikut mazhab Syafi'i antara pusat dengan lutut juga sama dia. Kalau orang lelaki tak boleh lah. Yang ni kalau dia orang kita panggil tempat kita di kembar kata, mandi dia pakai kembar gitu, boleh dah. Tak apa dah, sama dia kalau sama perempuan. Lepas tu kepala nampak terdedah, itu tidak dikira aurat. Kalau mandi, untuk mandi. Kalau sama-sama perempuan. Tapi kalau perempuan ada lelaki, tak boleh lah. Tak boleh lah. Gitu. Dia kena kok mana-mana pun tutup aurat. Cumanya hak lebih molek bagi perempuan semua pun terima gitu. Walaupun dia kata hak asalnya aurat itu kalau sesama perempuan, iaitu antara pusat dengan lutut, tapi hak moleknya tutuplah juga kita kata buah dada tu. Hak kita kata kembar tu, itu paling molek lah. Molek dah tu. Tak apa dah. Tapi kalau tidak kembar gitu katakanlah, sama perempuan, dia kena tabir juga. Kalau dia telanjang pun tak apa, dia balik tabir tu. Tu nak cerita sini. Kalau dia telanjang pun tak apa. Saat ni kita cerita tadi, kalau tak ada tabir, sama-sama dia setara tu. Kalau dengan perempuan orang kafir, berbeza pula hukumnya. Kita tidak boleh dengan orang kafir mengikut kebanyakan ulama serupa dengan orang-orang Islam walaupun sama perempuan. Setengah-setengah ulama mengatakan orang kafir pun serupa juga, asalkan sama-sama perempuan. Lagu itulah dia boleh, kita kata kembar tu sudah cukup dah. Kembar sudah cukup dah. Hak dia tak sini bukan kerana haram tu, tengok tu dah. Dia takut kalau orang kafir tidak amanah, dia boleh cerita kepada orang lain, kepada sama-sama kafir dia. Hak lelaki pula menggambarkan tubuh orang perempuan Islam, sehingga boleh dibayangkan, kita kata hak tu dia tak sini. Bukan kerana tengok tu sendiri, tidak. Itu ada dua pendapat lah. Kalau masalah perempuan kafir, hak moleknya jagalah. Kalau kerana takut orang tahu, maka perempuan Islam pun ada kemungkinan juga dia pergi royak kepada orang lain, hak lelaki. Maka sebab yang sama tu ada di situ. Bila sebab yang sama ada, hak moleknya kena jagalah. Kena jagalah. Cuma dalam Islam ni dia mengambil kira takut jadi menyusah, takut jadi membebankan orang. Sebab bukan dalam semua keadaan kita boleh dimandi dalam keadaan tertutup begitu. Lagu mana dengan hak mandi sungai, ada juga keadaan mendesak begitu, susah air tak ada, ataupun rumah dia tu kekurangan lah, tak ada bilik air kalau kita kata mandi ramai-ramai. Kalau tak boleh tengok, tak ada peraturan tadi, jadi susah. Susah tu tak sih lah dalam Islam. Walau bagaimanapun, hak lebih baik adalah menutup lah. Ada tabir, pakai kaisah pula, itulah yang lebih molek kalau di tempat yang terdedah. Mana kita kata tabir bukannya jatuh tabir tu dah. Kalau dia berangin kuat, kita kena buat juga andaian tu. Lelaki ke perempuan ke sama juga. Sebab tabir. Kalau pintu pun boleh jadi terbuka, kalau ke mana-mana pun
Kalau tabir tu lagilah. Dengan sebab itu adalah lebih baik selain daripada seseorang itu pakai tabir, dia juga pakai kaisah. Itulah masalah kalau dekat orang. Kalau di setengah-setengah tempat tu tak ada. Ada orang yang pernah duduk dalam penjara, dia rayak saya lah, dia rayak pengalaman dia. Penjara Singapura, bukan penjara kita, tapi boleh jadi sama juga mana-mana pun. Setengah-setengah keadaan begitu. Dia satu bilik, dia duduk 2 orang. Lepas tu jamban ke apa situ dalam bilik tu kena kurung. Tak ada tabir, tak ada gap. Kalau nak buang air, gitulah, kena pakat lah. Jangan tengok setengah-setengah bilik tu bukan 2, lebih lagi daripada tu. Dalam keadaan tu lagu mana? Keadaan tu aurat tu kena jaga dengan hak tidak mandi ataupun hak tidak buang air tu, dia jangan tengok. Ghaddul basar orang panggil. Ghaddul basar, mengalihkan pandangan. Jangan tengok. Sudah buat janjilah, pakatlah, kita kata bila dia nak buang air, kita palinglah ke lain. Bila kita nak buang air, dia palinglah ke lain. Tengok tak boleh ke mana-mana pun. Itu caranya. Tapi tidaklah kata bila tak boleh tabir ni, kita tak boleh buang air, kau tak boleh mandi, kau ke mana-mana. Tak. Masih ada lagi jalannya, iaitu kalau dekat orang tu jangan tengoklah, palinglah ke lain. Itu caranya. Itu hukum juga, termasuk dalam hukum luas. Siapa kalau tak ada tabir sepuas ni pun pada hakikatnya ada tabir juga, tak nampak juga apabila kita tak tengok lah. Tak tengok jadi sepuas tabir lah juga. Tak nampak. Itulah hak kena dilakukan. Itu berhubung dengan tajuk. Dalam tajuk ni ada nota dia 207. Bab sebelum ini itu supaya tadilah sudah dibincangkan. Mana bunyi ni? Sudah disebutkan tadi dah. Kau jadi 208. Nota 208. Nota 208. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bunyi nota 208. Ceritanya pada pembukaan Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi anak dia Fatimah, pasal tabir ataupun pegailah kain untuk menabiri dia. Tadi cepat dulu. Lepas tu Ummu Hanik pergi. Bila Ummu Hanik pergi, Nabi SAW bunyilah macam seseorang mari. Dia pun tanya, siapa tu? Ummu Hanik kata, ini riwayat Ummu Hanik. Riwayat Ummu Hanik, dia kata saya Ummu Hanik katanya. Asalnya kena pergi ngejah tempat ibu dia. Saya Ummu Hanik katanya. Ini dalam nota 208. Antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini ialah kewajiban menutup aurat ketika mandi di hadapan orang. Memakai tabir selain memakai kain yang menutup aurat
ketika mandi di hadapan orang adalah terlebih baik.